بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita ada di dalam satu ruangan pengajian pagi kita, iaitu kita akan sambung pengajian kita tentang isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Az-Zukhruf. InsyaAllah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, pada pagi ini kita akan mulakan pengajian kita daripada ayat yang ke-43 daripada ini surah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
khabar dan cerita kepada kita, kata orang-orang yang berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan mengadakan baginya sebagai balasan syaitan yang memandukan dia kepada jalan seksa, jalan binasa, jalan ketiadaan dapat kemenangan di dalam hidup dunia maupun di akhirat nanti yang kekal abadi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, dalam arti kata khabarkan kepada Nabi kita lah alaihi salatu wassalam, kita sebagai umat boleh juga ambil faham, ambil pengajaran, ambil cara mikir supaya kita nak bawakan diri kita hidup di atas muka bumi yang sementara ini, supaya nak selamat, supaya nak bahagia di dalam hidup, supaya nak dapat kemenangan di dalam cara kita nak guna umur kita. Pastilah kita kena tengok kepada surat kiriman daripada Tuhan yang menjadikan kita. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak umpama tu, dan Tuhan pun royak kata orang yang menyakitimu wahai Rasulullah, aku ni kuasa nak seksakan mereka sama ada depan matamu ataupun setelah daripadamu tu kembali klik kepada alam barzakh. Walaupun begitu pun aku senantiasa nak menunaikan perjanjian aku denganmu, kata orang yang menyalahi, yang menyengahi, yang melawankanmu, yang memusuhimu, yang mesekakkan jalanan dakwahmu, aku sendiri yang hendak nak membinasakan mereka dengan berbagai-bagai cara. Ini adalah perkara yang boleh kita tengoklah perbuatan Tuhan sebagai contoh tauladan orang Kamadia ni. Boleh kita tengok sungguh kata Tuhan tu buat sebagaimana Tuhan berjanji terhadap mereka-mereka yang lawan ajaran yang benar. Lawannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Lawan Tuhan. Ambil nikmat daripada Tuhan. Ambil kekuatan daripada Tuhan, makan rezeki Tuhan, minum rezeki Tuhan, tapi lawan ajaran Tuhan. Bagaimanakah Tuhan buat terhadap mereka? Bagaimanakah Allah Ta'ala balas terhadap mereka? Mung ya Rasulullah boleh tengok dengan mata kepala mung masa muda ada lagi nyawa. Dan setelah daripada muwafak pun aku akan melihatkan perkara aku berjanji tadi terhadap musuh aku dan musuh mung, supaya umat-umat mung tu boleh tengok dengan mata kepala, boleh ambil pengajaran ibrah daripada balasan aku. Setelah daripada Tuhan itu royak dengan itu cerita sebagaimana kita buatnya kesimpulan khulasah pada perjumpaan kita kali ni, Tuhan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata Tuhan nak mengajar dulu ni cara. Tuhan nak royak dulu, mengajar dulu, tunjuk dulu, hurai dulu, khabar dulu, belum daripada nak suruh. Ini ni tandaan kata Tuhan ni berlaku adil dengan kita. Maka cara ni lah cara yang berjaya kalau kita terbiahkan diri kita dan terbiahkan manusia yang duduk bawah Tuhan kita. Jangan kita gaduh nak suruh
Semata-mata kita nak suruh, bahkan kita kena royak dulu, beri amaran dulu, hurai dulu, khabar dulu, supaya orang itu cedanya hati, cedanya perasaan untuk nak menerimakan bebanan yang Allah Ta'ala nak suruh tadi itu pasti kena membersihkan dulu. Kena letakkan dulu. Kena mengadakan letak akal fikiran perasaan dulu. Itu cara yang jaya. Cara yang kita nak buat gapo-gapo jadi jaya. Gitulah hak Tuhan ada royak kepada kita. Maka ayat yang ketiga 43 ni Tuhan nak suruh dah lah. Tuhan nak beban, nak suruh, nak royak, nak cerita, nak seolah kata nak beri amanah dah lah. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Ni. Apakah maksud dengan cara seperetah lalu? Fastamsik. Seolah kata, oleh itu, apabila mu tahu dah, seolah kata nak jawab lah. Jawab di atas khabar hak Tuhan khabar. Sahuti apa hak Tuhan royak. Apa hak Tuhan cerita, apa hak Tuhan kemukakan. Seolah sahuti. Maka hendaklah mung itu. Seolah gitulah bahasa kita. Satu bahasa lagi boleh kata oleh itu. Kalau begitu gak, seolah gitu. Kalau begitu lagu mana? Lagu hak ku dok royak saat ni. Hak kita dengar kesimpulan tadi tu. Sebentar saat ni tu. Daripada ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-42. Tu sebagai khulasah. Kesimpulan yang Tuhan nak wi kita itu faham. Maka seolah kata datangkan dengan fa di sini. Maka hendaklah engkau, ya Rasulullah, kalau reti pahadah aku royak ni, fastamsik. Maka hendaklah mung itu berpegang teguh. Suruh pegang teguh. Pegang dengan gapo ni? Pegang dengan iman. Pegang dengan akal fikiran. Pegang dengan fitrah. Pegang dengan hati. Itu maknanya gitu. Suruh raja dalam segala anggota manusia tu, suruh hati tu pegang. Pegang. Fastamsik. Maka hendaklah mung ya Rasulullah pegang tegak wi molek, teguh wi molek, kejak wi molek. Dengan gapo suruh pegang? Billazi, dengan perkara. Apa makna perkara di sini? Iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan Al-Quranul Karim, katanya ahli tafsir, yakni billazi, ay bil Quranil Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kena pegang dengan Al-Quranul Karim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah gitulah. Sebenarnya tak kena tanya dah kita orang beriman. Maka hendaklah mu ya Rasulullah pegang wi molek dengan Quran hak mana? Uhiya ilaika, yang diwahyukan kepada engkau. Quran ini ya bahasa wahyu. Apa makna wahyu? Makna urusan yang cepat sampaikan kepada manusia tetapi ada keberatan di dalam itu. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak dia ya wajib kena sembahyang malam. Kenapa? Kerana dia itu nak cedarkan hati dia, tubuh badan dia, perasaan dia untuk nak terimakan gapo? Wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan ni berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqilah. Aku nak letakkan, nak capakkan, nak berikan, nak turunkan di atas engkau perkataan yang berat. Apa makna perkataan yang berat? Yakni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fastamsik billadhi uhiya ilaika, yang dikena wahyukan kepada engkau. Yang diwahyukan kepada engkau, makna kata yang maklum dah kata Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewahyukan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ayat yang lain Nabi Muhammad kata, aku ni umpamamu, ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seperti kamu wahai sahabat aku. Ajar sahabat, kita boleh tupai juga ilmu Nabi kita yang mengajar pada sahabat. Nampak dah tu? Lalu apabila Allah Ta'ala itu khabar, kata Nabi bercakap, kata ana basyarum mithlukum, tapi satu lagi hak tak serupa dengan kita, dia manusia. Ada sakit, ada sembuh, ada penat, ada gagah, ada perasaan rusing, ada perasaan tenang, ada lapar, ada dahaga, ada perasaan serupa dengan manusia. Pada sifat kejadian dia tu, dia adalah manusia, dia bukan jin, dia bukan malaikat, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi yang tak serupa dengan kita, yakni yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Serupa sini, fastamsik billadhi uhiya ilayka, maka hendaklah mung tu ya Rasulullah pegang biar kejak sungguh dengan apa yang aku wahyukan kepadamu. Sebab apa kena pegang kejak? Kerana masalah ajaran ni ia tak belaga dengan hawa. Hawa manusia yang ada di dalam jasad kita ni, hak Tuhan bubuh sekali tu dengan jasad kita ni, ia tak berapa mana dengan wahyu. Hawa apa? Kerana hawa-hawa ni benda yang dia kira pendek. Dia nampak dengan cara pendek. Nak dengan cara cepat. Nak dengan cara gaduh. Adapun akal, dia itu alat satu perkara yang nak kira supaya nak selamat berpanjang ni. Ya tak sama. Lalu apabila manusia ni digabungkan, dicampurkan di dalam diri dia dua perkara, di antara akal dengan hawa, maka pasti Allah Ta'ala itu suruh kita. Suruh Nabi, suruh kita lah. Fastamsik billadhi uhiya ilaika. Hendaklah mung tu pegang teguh kejak dengan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quranil Karim. Nak pegang lagu mana kalaulah kita itu tak faham akan isi kandungnya dia? Nak pegang lagu mana kalau kita tak berapa mana dengan hukumnya dia? Natijah daripada kita itu tak tahu dan sebagainya. Lalu pasti mukaddimah kita nak boleh pegang tadi, pasti kita kena mengaji. Dalam arti kata kita kena ambil tahu. Orang yang tak ambil tahu ni, dia adalah tak selamat. Orang yang berpaling daripada ajaran yang benar ni, dia tak saya ambil tahu. Dengan dakwa kata malah nak bos Bahasa tanding kecek gitu. Tak mau nak ambil cakna, ambil penting. Tahu kata benda tu ada pedah, tapi kita tak mau nak ambil penting dengan dia. Sama ya. Ayat tu ayat atau wa main apa nama Tuhan kata wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sama sahaja dengan ayat Tuhan kata wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sama. Siapa yang berpaling daripada
ajaran hak benar, hak Tuhan itu utuh mari kepada kita melalui Nabi kita SAW, natijah orang tu hidup dalam keadaan yang dangkal. Kalimah dangkal ni makna hidup dalam keadaan yang sepit dada. Tak ada ketenangan. Sebab ketenangan ni salah satu daripada rahmat Tuhan juga. Ya nak mari, ya nak hasil kepada manusia, pasti nak ada asbab-asbab dia. Kalau tidak, nescaya dia tak masuk sama sekali ketenangan di dalam hati manusia. Kalaulah sifat tu tak masuk dalam hati manusia, adalah nikmat sekelilingi seolah kata tak ada. Hak ni orang tua duk kata, duk kecek kata, ya kaya tak berasa kaya, ya senil tak berasa senil. Ya lebih tak berasa lebih. Ya kedebel tak rasa kedebel. Jelas. Sifat tu jadi hilang. Sebab apa? Natijah daripada a'rada an zikri. Zikri dalam surah Taha itu sama dengan kata fastamsik billadhi uhiya ilaika. Makna wahyu juga zikri di situ. Surah pegang. Sebab itulah ulama dia kata khudh bil Qur'anil munazzal ala qalbik. Ambil olehmu ya Rasulullah. Pegang olehmu dengan ajaran Al-Quranul Karim yang turun di atas hatimu. Makna Quran ni dia turun di atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak jadikan satu perkara nak menghidupkan benda yang mati. Wahyu-wahyu ni perkara yang nak menghidupkan benda mati. Sebab tu apabila kita muamalah, kita ta'amul, kita mencalonkan diri kita dengan wahyu Tuhan, pastilah hati kita, roh kita, akal fikiran kita, nafsu kita, ia jadi molek. Seolah kata dia letak kena pada tempat. Bagus dan elok dan sebagainya. Fastamsik billadhi uhiya ilaika ay khudh bil Qur'anil munazzal ala qalbik, di atas hati engkau ya Rasulullah. Sungguhkah Quran turun di atas hati Nabi? Ya. Allah Ta'ala mencetakkan di atas hati Nabi kita akan Al-Quranul Karim. Dan Nabi melaksanakan Al-Quran, ambil awal Fatihah hingga An-Nas. Seolah kata Nabi memperlihatkan kata, apakah Quran? Tak ada orang yang lebih faham Quran lebih pada Nabi kita, tak ada. Dengan itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, ambillah jalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari suluhkan akan isi kandungan Al-Quran. Sama ada perkataan, perbuatan, akuan, budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Apa yang kita hasil daripada ulama millah, daripada ini umat Nabi kita alaihissalam, kita akan nyata. Kata gapakah maksud hak Tuhan nak royak kita. Ni terkadang kita sendiri ni, kalau kita kaji dalam arti kata kita buat bahasan, sama-sama orang mengaji mudarasah, wadarasu ma fih, yakni makna kata kita mudarasah, tadabbur, nak carinya kemenangan melalui wahyu Allah SWT, Tuhan akan pimpinkan kita. Kita akan sampaikan kepada natijah, sampaikan kepada tujuan yang Allah SWT menurunkan akan Al-Quranul Karim. Sebab gapo Tuhan suruh pegang dengan Quran? Fa innahu huwal haq. Dia ni adalah benar. Quran ni benar. Kenapa boleh kata benar?
Kerana Tuhan tak ada hendak tak molek dengan kita. Ingatlah kita sebagai manusia yang hendak baik dengan kita, tak ada lebih pada Tuhan. Tak ada. Kita kalaulah salah dengan dia, ya we makan minum lagi. Kita kalau deraka kepada dia, dia we maaf lagi, we apung lagi. Kita kalau tak tunaikan hak dia, dia akad darajat kita lagi. Dia we kita nampak molek di kacamata manusia lagi. Kacamata makhluk-makhluk yang lain. Tuhan berinya seolah kata sitar, tutupan keaiban yang kita ada ni Allah Ta'ala beri segala-gala. Sebab itulah apabila orang muamalat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia tahu kata tak ada perkara-perkara mana-mana pun yang nak kepada kebaikan we berlaku kepada kita lebih pada Tuhan kita. Dengan sebab itu orang salafus salih dulu, ya ada gapo-gapo ni yang rayu hal kepada Tuhan dia. Dia rayak perkara yang dah sebab dalam hati dia tu kepada Tuhan dia. Dia tak rayak kepada yang lain. Sehingga datang daripada kisah-kisah mereka, hidupan mereka, sehingga tali kasut apabila putus ni, dia mengadu ke Tuhan juga. Garam habis di dapur dia mengadu ke Tuhan juga. Kemudian dia ambil dengan asbab. Tak ada jalan sikit pun. Orang yang kenal Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, dia seolah kata nak putus asa sampai boleh menyakiti diri dia. Orang kita boleh tak jadi menyakit. Afanallahu wa iyyakum, afanallahu wa iyyakum. Menyakit terlupa, menyakit nyanyuk, menyakit apa nama lagi, hati, menyakit jiwa, menyakit beberapa perkara yang sakut paut dengan perasaan. Kenapa? Kerana tak lain tak bukan a'rada an zikri. Tak lain tak bukan ya'shu an zikrir rahman. Jauh seorang itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Tuhan. Sehingga setengah-setengah dalam keadaan yang kita duduk ni, kalau kita tengok suasana orang Islam yang duduk di atas muka bumi ni, kalau kita tengok orang susah, ya susah sungguh. Tapi susahlah setara mana kalau ia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tak akan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ia tak akan bunuh diri dia. Hari ni kalau kita tengok berita, tengok surat khabar, tengok TV dan sebagainya, tengok internet, orang Islam situ bunuh diri, orang Islam sini tujung ni. Orang Islam tu jadi sakit tu, jadi penyakit tu, jadi terlupa tu, jadi nyanyuk tu, jadi penyakit hati, jadi penyakit jiwa dan sebagainya. Berbagai-bagai. Kenapa? Tak lain tak bukan kerana natijah daripada a'rada an zikri. Kerana tak pegawi sungguh-sungguh dengan kitabil munazzal. Hak Tuhan kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tak ada pegawi sungguh-sungguh. Sebab itulah kita kena cari usaha, fursah, masa untuk kita nak mentadabburkan akan Al-Quran. Dalam sehari kita taklah masa. Hak molek sekali kita mulakan hidup kita, harian kita dengan tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Majid, tafsir Al-Quranil Azim. Kata gilah. Supaya kita nak ambil pengajaran daripada Tuhan kita yang dia itu senantiasa hendak baik dengan kita. Sehingga dia panggil kita dalam beberapa ayat. Hamba dia yang seolah kata kalau manusia ni tahu maaf dah. Deraka kepada Tuhan, tak tunai kewajipan Tuhan, Allah segala-gala.
Tapi Tuhan panggil ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamba aku yang senantiasa melampaui terhadap hak aku. Tapi jangan siapa menyengutu Allah Ta'ala lah. Jangan siapa menyengutu Allah Ta'ala, wahai manusia. Jangan siapa kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai manusia. Jangan siapa situ. Jangan siapa engkar kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai gelombang cara memikir yang ada atas muka bumi sekarang daripada mulhidin. Jangan. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Bolehkah kita nak kufur dengan Tuhan yang menjadikan kita daripada tanah, daripada setitik air mani? Kemudian Tuhan menjadikan kita ni daging, menjadikan kita ni tulang, menjadikan kita sebagai seorang. Keluar tubik berjalan mengok-ngok di atas muka bumi ni. Bolehkah kita nak kufur dengan Allah? Jangan sampai situ. Salahlah setara mana. Manusia tak wi maaf dah kita, tapi Tuhan senantiasa nak wi maaf kita. Panggil kita, ya ibadiyalladzina asrafu. Panggil kata, hei hamba aku. Tuhan tak mengaku lagi kata kita ni hamba dia. Sekadar tu Tuhan panggil jadi hamba lagi. Pada mana kita nak berasa kecil hati, sumak dalam cara memikir, sumak dada dan membawa pada sebab-sebab darah tak berlari, angin tak berlari, jadi sutuk habis. Timbul penyakit. Kerana a'rada an zikri. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan hapung habis dosa, tak sanggup bimbing. Akhir sekali takut manusia terhabis juga perasaan. Terkadang kena tekan dak. Jauh dia daripada kenal Tuhan, kenal kebenaran, siapa kan nak bunuh diri. Tuhan kata, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Manusia, jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang terhadapmu. Tuhan kasih kepada kita. Tuhan wak kita ni. Kita ni ada Tuhan ni. Bukan tak ada Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, khudh bil Qur'anil munazzal ala qalbika ya Rasulullah fa innahu huwal haq. Ya benar. Pegang tak dengan Quran kita. Kerana Quran ni Allah kata surat kiriman daripada Tuhan kepada kita. Nak ayat kata, hei manusia, mung ni jangan duk turut jinjak langkah puak-puak hak nak paling daripada ingatan kepada aku. Jangan. Ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jangan, tak ada lagu tu. Ini nak royak kepada kita sebagai manusia. Tuhan nak royak belakang. Masuk saya, masuk kamu, masuk segala-gala orang manusia masuk. Bish. Dan Quran ini belum pada nak pergi di situ, Tuhan royak tadi. Tuhan kasih pada kita. Sebab tu Tuhan wi hak molek kepada kita. Quran ini adalah syifa'un lima fis sudur. Syifa bagi hati. Apabila manusia dia tenang hati, anggota dia semua tenang. Kalau ada sekelilingi dia daripada nikmat mana-mana tapi hati tak senang, cuba tanya kita senang ke tak? Tak. Wahyu mari gapo? Mari kuapkum bahasa sia kata. Mari gawalkan, jagakan hati. Karena daripada hati itulah boleh timbulnya sifat-sifat gembira, sifat-sifat kemenangan, sifat-sifat kejayaan dan sebagainya. Hati. Dengan sebab itu hati ni ya Allah kena jaga dengan wahyu dia. Kena jaga dengan apa? Dengan wahyu Tuhan. Sebab tu Tuhan kata khudh bil Quran, ulama kata khudh bil Quran al-munazzal ala qalbika, ala qalbik. Hati. Nak Quran tu boleh menguasai hati. Tak ada pia molek. Tak ada pia molek di sini mana tak ada siapa yang tidak ada masalah. Tak ada.
Kalau bahasa Sia kata mai mi krai ti mai mi panha, tak ada. Tak ada piyah, tak ada masalah. Ada masalah belaka. Orang tu masalah gini, orang masalah gini, masalah gini, masalah gini. Semua Tuhan kata, semua masalah aku yang nak menyelesaikan semua masalah. Ni Allah. Allahus Samad, hak kita dah baca dalam Qul Huwallah tu, hak tu dah, tu hakikat. Dia nak menyelesaikan masalah semua. Fa innahu, maka Quran ni benar. Bahaya nak bawa kita pergi kana. Dan dia itu nak membawakan kita kepada benar-benar. Ya Allah. Dia benar dah. Dia nak bawa kita kepada benar-benar pula. Awak apa? Ulama boleh kecek lagu ni, ulama tafsir. Nak royak kata kita terkadang jalan tak benar. Jalan kot lain. Sebab tu masalah nak engkar benda mungkar tadi itu, jangan kita engkar benda mungkar dengan mungkar. Tak boleh. Kita engkar benda mungkar dengan mungkar, dia teruk jadi mungkar. Sebab tu ulama tarbiyah kata, kena engkar benda mungkar dengan ma'ruf, dengan benda hak baik. Bukan semata-mata kata, aku nampak benda mungkar, aku nak engkar benda mungkar ni selalu. Ya, ada maratib dia. Kena ada ilmu pengetahuan pula situ. Sebab itulah Tuhan mulia sungguh orang ada ilmu. Sebab apa? Yang manfaat bagi diri dia dan manfaat bagi ummah hak lain-lain lagi. Cakap per dia jadi penawar. Gerak geri dia jadi penawar. Gapo lagi? Tunjuk hajar dia jadi penawar. Gapo lagi? Akhlak dia jadi penawar. Semua jadi kebaikan. Kulluhu khair. Itu dia. Dengan sebab itu, Quran ni ya benar. Ya benar. Kamar dia nak heret kita kepada benar-benar. Benar kepada mana? Iaitu ila siratil mustaqim. Kepada jalanan yang mustaqim. Apa mana jalanan mustaqim? Jalanan hak puah lebih-lebih. Pia hak lebih-lebih di situ ya Rasulullah. Allah Ta'ala jawab, ataminan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Puak-puak nabi-nabi, wasyuhada, para syahid, was-salihin, puak awliya. Ni puak ni. Puak yang Allah Ta'ala sendiri akak mereka. Apabila Allah Ta'ala akak mereka, pangkat dia tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi malaikat, tinggi di sisi jin, tinggi di sisi manusia. Haning orang kata nak tepuh bahu tak boleh ni. Tengok dia orang juga, tapi haibah dia. Apa mana haibah? Kalau bahasa Melayu panggil jalo dia tu. Kekuatan hak tu hewik dia tu tak sama. Dia bercakap sepatah orang patuh. Bukan biasa. Kita bercakap beratus patuh orang tak ada patuh perbelana. Sebab apa? Orang sama orang tapi haibah tak sama. Kenapa? Kerana mereka ini Tuhan pipingkan dia. Sebab apa piping? Kerana dia ambil dengan asbab. Ambil dengan asbab semua. Khuz. Dia ambil, dia pegang sungguh. Sebab tu orang kita nak jadi berkat, nak jadi hebat, nak jadi gapo, ya tak ada payah. Tak ada payah. Payah gapo? Tahu kan dia amal. Satu. Kena tahu dulu kan dia amal. Sekarang yang kita duduk ni banyak tahu. Tapi amal sikit. Illa man rahima rabbuhu subhanahu. Mereka yang siapa Allah Ta'ala hidayahkan dan Tuhan rahmati. Amal itu sangat. Mengaji Allahu Akbar. Hari ni boleh kita mengaji Quran lah, boleh mengaji tafsir, boleh mengaji gapo. Boleh mengaji belaka. Berapa bahasa? Reti bahasa Sia, dengar hak Sia. Ada. Melayu. Cina. Inggeris. Pakistan, India. Boleh dengar belaka. Hak Arab tu beratus ulama-ulama syarah Quran. Tapi lepas daripada kita tahu tadi itu nak hasilkan supaya nak uwi Tuhan tu balahkan kita dengan jari hak ajari hak kena hak molek ni. Kena amal. Tu. Royak boleh royak belaka, kecek boleh kecek belaka, bicar boleh bicar belaka, tapi al-amal pasti kita kena minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Pasti kita kena minta. Tak kira siapa-siapa. Saya pun kena minta hidayah daripada Allah Ta'ala supaya kita boleh amal. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyakkan doa tu. Banyakkan doa tu. Belum daripada kita nak salat, lepas daripada tahiyat Ibrahimiyah, lepas daripada kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi Hajar dalam hadis sahih tu kita baca tu, mari kita tambah doa dalam belakang tu. Karena waktu lepas daripada kita baca tahiyat Ibrahimiyah tadi itu, selawat Ibrahimiyah, waktu tu mustajabid doa sebagaimana ulama-ulama kata. Ambil ilmu daripada Nabi dia waktu tu. Kita kena belajar. Sekarang lah ni waktu baik dah doa mustajabah. Ya, ulama-ulama kita waktu baik kita mengaji pula, mudarasah dalam masjid, dalam sekolah, dalam tempat-tempat gapo apa kata mudarasah, doa hariye tadi itu. Banyak doa hak waris sungguh. Hak benar-benar asli. Doa hak sungguh daripada hak Nabi Muhammad SAW. Doa hak Allah Ta'ala senantiasa janji nak terima. Baik tu. Pada doa hak lain kata tak ada gapo. Nampak ada tu? Ambil hak tu dulu. Ya pandak-pandak tak panjang doa-doa hak tu, ya pandak-pandak. Kita mari doa dalam semaya kita. Lebih mustahab, lebih aula. Kerana masa tu masa Allah Ta'ala duk nak terimakan apa rayu hal kita kepada dia. Apabila kita boleh duduk dah di atas jalan yang siratal mustaqim, jalan itulah nak membawakan kita sampai kepada jannatin na'im. Nak sampai kepada jannatin na'im, jalan siratal mustaqim tadi itu. Allah. Apabila sampai jannatin na'im, sampai di situ lagu mana? Kita seolah kata duk cari. Orang Islam pun duk carinya, kata orang tak beriman duk cari sekarang. Kita orang Islam dah nak cari juga jalan nak betul pergi kepada jannatin na'im. Apa kita kena duk sebut kata nak pergi kepada syurga, siapa kata tak saya klik umur? Siapa kata tak mau nak klik kepada umur? Kerja situ sini nak klik tak umur? Tak kira nak klik. Jadi ustaz nak klik di rumah tak kira. Jadi orang kerja situ pas nak klik. Syurga ni umur kita. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam dan isterimu duduk dalam syurga. Syurga tempat kita. Tok Adam tok Hawa ni pia. Tok nenek kita. Kita ni manusia. Kita bukan daripada azakumullah, bukan daripada kera, daripada beruk sebagaimana dakwa orang tak kenal Tuhan. Tak. Kita bukan daripada ikan. Tak. Kita bukan jadi dengan sendiri. Tak. Kita Allah Ta'ala menjadi melalui Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Tu kita faham lah kata kita daripada mana kita nak pergi kana. Sebab tu ulama dia kata di sini, apabila Quran ni ya benar-benar. Kamu yang nak heret pula orang tu turut benar-benar. Apabila boleh turut benar-benar, seolah tu dia duduk di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim bawa ke mana? Bawa kepada jannatin na'im. Apabila sampai pada jannatin na'im, apabila jijak mula-mula sekali, jijak, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma amin. Apabila mula-mula jijak dalam syurga tu. Katakanlah, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allah, masa cepat-cepat nak sampai hari itu. Alhamdulillah katanya buat ahli syurga boleh masuk syurga. Gimana? Segala puji itu mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan daripada dada-dada aku dan hati-hati aku ni serabut. Tak ada. Hadap serabut tak ada. Itu dia. Azhaba 'anna al-hazan. Cabut tu benda hak serabut tak ada.
Betapa ramai manusia nak hati tu tenang. Gunanya pangkat, guna harta, guna orang, guna tu, guna ni untuk nak tenangkan hati. Tapi syarat kalulah manusia nak ketenangkan hati, pasti kena duduk di atas benda hak benar. Kalau tak, ada duit, ada pangkat, ada orang, ada gapo pun, dia tak akan hasil ketenangan. Sebab itulah Tuhan kata di sini, fastamsik billadhi uhiya ilaika. Apa yang diwahyukan kepada engkau. Sebab gapo ulama kata Tuhan raya atau uhiya ilaika lepas daripada Tuhan suruh fastamsik billadhi. Kenapa wari uhiya ilaika? Sedangkan Al-Quran itu wahyu dah. Sebut apa? Sebut untuk nak mengingati kata, hei manusia yang beriman. Rasulullah masuk dalam itu juga. Kata, mung jangan ikut-ikut se. Pasal petani kata, jangan dia ikut-ikut deh. Ikut apa hak aku wahyu. Ikut apa hak aku wari. Tu, salah gitu. Tak sewi ikut kau tu, ikut kau ni, tak tahu mari dana. Tak, ikut hak aku wari. Billadhi uhiya ilaika. Apa yang diwahyukan kepada engkau. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut olehmu, hei orang yang beriman. Mula sekali orang beriman dengan ini, hak bawa hari ni, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in dan puak-puak kita masuk semua dalam tu. Ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Apa hak mari kepadamu daripada Tuhanmu. Wala tattabi'u min dunihi, dan jangan duk ikut jalan yang lain. Tasik. Ya suruh ikut ni. Pada ya suruh kerana ya Tuhan. Nampak tak tu? Pahak ya suruh mari benda bukan tak makan dengan akal fikir. Ya ayat kata kita daripada tanah. Periksa sungguh daripada tanah. Ya kata kita daripada Adam dengan Hawa. Alhamdulillah, mana kata kita ni jenis daripada manusia, lebih daripada binatang. Tak makan dengan akal kot mana. Orang ada ayat kata Islam duk mengajar perkara khurafat saja dalam Quran. Mana? Cuba wari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Malaikat mung tak faham ajaran hak aku sebab mung tak mengaji dengan cara hak Islam. Atau mung tak faham. Bagaimana aku nak pergi pakai cara mikir mung sedangkan mung tak faham mula lagi tentang ajaran Tuhan kami. So umpama padri atau umpama apa nama gapo orang panggil ni Tok Cah. Nah, so umpama gapo orang panggil kata Sami. Dia waktu baik Quran sebuah ni, Quran tak molek gitu, Quran tak molek gini. Mung tak ada pernah mengaji langsung. Orang hak duduk di luar negara, di kalangan buzar juga apabila dia mengaji ke Quran, dia boleh terima. Ngaji dengan cara hak sistem hak Islam letak. Ngaji gini, buat gini, faham gini, buat gini. Ini nak royak kepada kita, kata kita ni amanah besar dah. Bukan amanah kecil-kecil. Nak bawa benda-benar dah sah. Nak jaga benda-benar pula. Yang kedua. Kemudian nak menyampai benda-benar pula kepada manusia. 3. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Ikut benda hak Tuhan waktu mari. Ikut hak ni. Hak lain tak sah. Sebab itulah akidah kita, amalan kita, akhlak kita, tarbiyah kita, ya sakut paut dengan wahyu Tuhan. Nak tahu kata benar tak benar, kita duduk akhir zaman dekat kiamat ni. Lagu mana? Ada tak ayat Quran, ada tak hadis Nabi? Ada ke tak ulama yang duduk di atas siratal mustaqim, yang diakui oleh Islam seluruhnya? Faham lagu tu. Mulai pada sahabat turun mari sampai ke zaman kita tu bertalian. Kemudian innaka ala siratim mustaqim. Seolah kata Tuhan nak puji Nabi alaihi salatu wassalam. Suruh akan hamba dia. Kemudian hamba dia buat, Tuhan puji pula. Tengok tarbiyah Tuhan. Tak lekat lagu mana. Ni kita nak suruh hajar mula-mula tak ada hajar mula-mula, pakai suruh selalu. Lain dah orang kita. Kemudian apabila suruh
Dengan tak hajar, berasa orang kata, aku ni supaya dia mau nak bodohkan aku dan sebagainya. Nampak tak? Kemudian, apabila orang kita ni tak ada siap sedia, tiba-tiba dia kena suruh, perasaan tak sama dengan kita siap sedia kemudian dia disuruh. Apabila suruh, dia tunai. Tunai sebab apa? Sebab dia faham molek kata Tuhan kandak ki baik dengan dia. Dia faham molek. Apabila gitu, dia buat dah Tuhan puji pula di atas dia. Tu cara. Kita royak dulu, wi amaria dulu, hajar dulu, tu tarbiyah kita. Kemudian suruh. Pak kita tengok atas dia buat ke tak? Dia buat. Apabila dia kita puji pula. Puji lagu tu tak salah. Ambil dana tarbiyah ni, ambil Tuhan royak ni. Mana ni? Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada di atas jalanan yang lurus, jalanan yang betul. Allahu akbar. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya mung itu duduk di atas jalan yang betul dah. Natijah daripada mana Tuhan puji Nabi ni alaihi salatu wassalam? Natijah daripada Nabi itu patuh kepada Tuhan, ambilnya ajaran hak Tuhan dan mereka yang bersama dengan Nabi. Bukan Nabi seorang. Sahabat masuk dalam ni. Ni nak ayat kata kita sebagai orang Islam ni kita kena berjamaah sama. Bukan seorang. Berjamaah sama, bukan seorang. Kandak ki baik kepada diri, juga kena kandak ki baik juga kepada orang yang ada sekelilingi dengan kita. Tu dia. Jangan kita mentarbiahkan ananiyah. Apa makna ananiyah? Ni apa ke diri? Orang lain aku tak kira. Orang lagu ni bukan makan tarbiyah Quran. Walaupun mung ada Quran dalam dada hafal ingat 30 juzuk pun sifr. Tak ada. Sebab Quran ni bukan sekadar hafal. Perlaksanaan muamalat kita tu. Nampak dah tu? Sebab itulah cara muamalat kita dengan manusia, kita tiru hak Tuhan raya ni. Orang salah nak buat lagu mana? Orang hak kita suruh kita nak buat lagu mana? Supaya nak witubik natijah. Nak witubiknya hasil. Nak dapatnya kemenangan hidup pada dunia. Belum daripada kita nak dapat kemenangan yang kekal abadi. Sebab itulah ulama dia kata, apabila kita sapa di maqam itu, pangkat itu, wal khairud daim al muqim. Kebaikan ia akan tetap dan selama-lama. Tak ubah dah. Sapa dah kepada natijah. Dengan sebab itu kita ni, perkara-perkara lagu ni kita kena mentarbiahkan diri kita. Ilmu akhlak hari ni jarang ada orang nak kecek. Ilmu tarbiyah hari ni jarang ada orang nak ambil penting, ambil cakna dengan dia. Sedangkan dua ni akhlak wa tarbiyah, kalau tak ada beza kali kita manusia. Iblis bukan tak ada ilmu, ada. Siapakah boleh kecek bantah dengan Tuhan biasa main iblis. Orang berilmu. Makhluk yang berilmu. Bukan biasa. Tapi tidak ada akhlak. Tidak ada tarbiyah. Apakah beda? Akhir, wa kana minal kafiri. Didapati dia adalah daripada golongan orang yang tak beriman. Sebab itulah ilmu sahaja tak membentukkan manusia jadi manusia. Tak. Ya pasti kena berilmu, kena berakhlak, kena bertarbiyah. Kena ada. Kalau tidak saja, diri kita, orang hadap bawah getah kita, anak kita, anak saudara kita, cucu kita, anak murid kita, semua. Kalau kita pegang jawatan tinggi-tinggi, jadi ning dalam masyarakat, tarbiyah akhlak, ilmu tarbiyah akhlak ada. Kena menghidupkan hal ni. Kenapa? Kerana inilah asas bagi manusia. Dasar manusia hidup sini. Kalau tidak, yang berasa kata gitu, yang berasa kata gini, habis licin. Ilmu sakara tadi tak jaya manusia.
Kalau tak gabungkan dua perkara ni, akhlak dengan tarbiyah. Allahu Akbar. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian ayat yang terakhir, ni pun makan lagi. Dekat-dekat dengan sejadah, tak apa. InsyaAllah ta'ala kita tengok ayat yang ke-44. Tuhan katakan, wa innahu ladhikrul lak. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kemuliaan bagi engkau dan bagi pengikut bagi engkau. Zikrun di sini katanya ahli tafsir maknahu syaraf. Nak memuliakan. Ya, mulia sungguh. Datangnya Quran oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bawa datang kepada kita sebagai ummah untuk nak memuliakan kita. Orang yang ada ajaran Tuhan, kena hakikat hidup, kena hakikat dunia, tahu di sana ada syurga dan neraka. Ya tak sama dengan orang tak sampai situ. Ni tahu juga neraka syurga, tapi neraka hak wahmi. Apa makna neraka wahmi? Neraka hak biasa kira-kira saja. Ada boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab tu nyo langgar bilicing tu. Kalau menega, kalau lock dia menega, kalau lepas dia menega, nya tipu. Kalau di lock dia main politik, dia hara-hara. Kalau lock dia jadi ahli ilmu, dia habis. Sebab apa? Dia wahmi. Tak ada sungguh kali. Adapun muslimun, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia nak bagi air bau, dia tutup hidung dia. Tutup hidung dia. Takut bau, air bau tu hak orang. Apakah dia buat lagu tu? Kita Allah benda salah kata syarak pun maaf lagu tu. Tapi iman dia, tarbiyah dia, akhlak dia, hakikat hidup dia tahu. Masa dia lagu mana? Situlah tepat dia. Wa innahu la zikrun, dan sesungguhnya Quran itu syaraf, mulia bagi kita, mulia bagi engkau ya Rasulullah, wali qaumik, dan bagi pengikut bagi engkau. Ini pihak tafsir lagu ni. Kata waktu bila kocek pula. Tak. Ibn Abbas tafsir lagu ni. Mujahid kata lagu ni. Qatadah kata lagu ni. Suddi kata lagu ni. Dan Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala sebagai Sultan Al-Mufassirin pun pilih akan ini pendapat. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Apa makna fasawfa tus'alun? Fasawfa tus'alun di sini makna kata, cuba kita perhati tengok sini sebagai ayat terakhir bi'idznillah ta'ala, iaitu fasawfa tus'alun, dan selagi akan disoalkan kamu, akan diperiksakan kamu tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu. Fasawfa tus'alun ni ayat lain mai tafsir kata thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian thumma latus'alunna, kemudian selagi akan ditanyakan pada hari kiamat nanti daripada nikmat-nikmat yang kita dapat. Allahu Akbar. Sebab itulah orang apabila tak tahu hakikat hidup, dia hidup dalam dunia ni susah hati, susah cara mikir, susah tu susah ni. Duduk dalam keadaan susah dalam dunia, akhirat kena soal pula. Sebab kita tak tahu hakikat hidup. Sebab tu cepat kita tahu hakikat hidup jadi molek. Kita faham molek, kita hidup dunia rasa bahagia, akhirat esok kena soal. Soal pun dengan cara mudah. Nikmat hak Tuhan wis semua tadi, Tuhan akan tanya kita satu persatu. La tazalu qadamu abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Nabi kata gitu ke? Senantiasa, makna kata manusia tak akan boleh bergerak hari akhirat esok sehingga kena tanya 4 perkara. Tak bergerak di sini mana kata tak masuk dia dalam syurga ataupun nak pergi kepada yang lain, nasallallahu taala as-salamah wal afiyah, iaitu neraka, tanya 4 perkara.
Gapo hak Tuhan nak tanya? An syababihi fima afnah. Masa dia muda, dia buat gapo tu? Masa dia duk muda, dia duk sihat, dia buat gapo? Tu masa muda. Wa an umrihi fima afnah. Fima ablah. Daripada umur dia habis kat mana? Umur hak tu hawi kita. Tuhan akan tanya. Katina. Hak ni kita dengar semua dah. Khatib pun baca, imam pun baca, ulama pun baca, guru pun baca, tapi cuba kita buat asuk benda tu dalam hati kita. Umur kita tu akan tanya. Kita buat gapo hati. Wa an ilmihi fima amil. Daripada ilmu kita amal gapo hati. Ya Allah. Hak ni saya rasa takut. Takut pada diri. Apabila kita baca sejarah-sejarah ahli ilmu hak sungguh ni. Ya senyap, ya takut. Ya tak petua, ya tak tu tak ni. Kita ni gak masa kita tanya 100 jawab 100, 200 200. No ya takut tak tahu jadi kait peh hari ni. Mengaji lagu mana udah 30 tahun jawab tak boleh. Jadi apa nama panggil suasana kita duk lagu tu. Membawa ada tahu tak tahu nak jawab. Sedangkan duk jawab benda hak kita tak tahu tu berat lagi. Berat lebih pada malu lagi. Ini perkara-perkara. Dan daripada harta kita. Wa an malihi min aina iktasabta wa fima anfaq. Daripada mana mung boleh duitmu, uangmu, hartamu, mung belanja ke mana tu. Tu makna kata fasawfa tus'alun. Setengah ulama kata fasawfa tus'alun makna amanah agama. Hak nabi-nabi pun kena tanya. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Para nabi pun, rasul-rasul pun kena tanya. Buat kerja dak ni, buat kerja dak, buat kerja dak. Rasul kena tanya. Ya. Biar raya Allah raya. Ulama kata gitu. Ulama kata sepatu hai kata tu. Pas kita Tuhan wi ilmu banyak-banyak kepada seorang, wi kebijakan, wi kemewahan, wi kekuatan, wi tu wi ni. Buat apa? Wi harta benda, wi suara, wi gotu. Buat apa? Madza qaddamtum lidinikum al-Islam? Ataupun madza qaddamtum lidinillah? Bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Tuhan wi kita. Nak buat masa ni. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu di sini. Kena tanya satu. Tapi ingat kata orang mukmin dia kena soal di padang mahsyar dengan cara cepat. Nabi kata di antara maghrib dengan isya. Setengah riwayat di antara zuhur dengan asar. Sudah. Kemudian pergi menuju pada Al-Jannah. Allahu Akbar. Nikmat setara mana kita tu hawi boleh beranak di dalam keadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nikmat besar mana. Patutlah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar syukur. Nak buat lagu mana? Tarbiyah diri molek. Berbudi pekerti, berakhlak molek sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap pe jadi penawar, gerak geri jadi penawar, cara mikir jadi ijabiyat. Apa makna ijabiyat? Cara mikir jadi kemajuan. Cara mikir hadap ke depan. Jangan duk mempertahankan kemajuan. Tu cara mikir. Hati bersih daripada dendam, daripada dengki, daripada apa nama lagi kita kata takabur, ria dan sebagainya. Apa yang dituju mari daripada orang tak tahu, kita kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itulah akhlak muslimin, akhlak mukminin
yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa royak dalam Quran dia, dan dia itu tarbiyah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jadi berjaya mari dah, maka kita sebagai umat ngaji dah Nabi kita, hak Tuhan tarbiyah Nabi kita, royak kata cara nak duduk wijaya lagu mana, satu perkara kita ikut dia, turut dia, pakai hak dia, jalan sepengat dia, jaya seperti dia lah, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah kita berhenti sinilah dulu nah. Pada pagi yang mulia ini kita akan sambung pula ayat yang ke-45. Mula daripada ayat 43, 44. Dua ayat pagi ni adalah insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan hidayah kita, kita boleh amal dengan apa isi kandungnya hak Tuhan khabar di dalam Al-Quranul Karim yang kita kongsi pada perjumpaan pagi ini. Dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa supaya kita dapat berjaya sama-sama. Jangan kita bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal 'an nafsihi. Orang bakhil untuk diri dia, bukan bakhil ke orang lain. Sebab itulah kita sungguh dalam arti kata sekadar mana kita mampu, hendaklah kita akadnya ajaran kita tinggi-tinggi ajaran, terutama ajaran as-sunnah an-nabawiyah, supaya dia itu boleh mengimarahkan alam ini sementara ni, supaya kita dapat jaya dunia dan di akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.